Okey. Di pautan http tiny.cc/webinar 2021 eval. Okey. Jadi saya mohon bantuan semua peserta untuk mengisi borang maklum balas ni pada akhir webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Okey, Waalaikumsalam. Saya try sekali lagi dah. Alright. Oh. Tak dapat nak menolong. Macam mana? Okey, tak apa Puan. Mostly kita masa sesi webinar ni, Puan akan share slide kan. So, Yes. itu akan jadi main focal point lah. Okey. Okey Puan. So, sekarang dah 2.32. So, saya rasa kita boleh mula. 400. 423. Wow. Sekarang ni peserta semakin dah meningkatlah. Sekarang dah 428. Oh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada peserta TVET Binom 2021 Resetting the Norm. Okey, apa khabar semua peserta? Baik, semua rasanya sihat Dah makan belum? Kalau belum makan, boleh makan sambil tengok webinar ni. Okey, alhamdulillah kita berada di slot yang terakhir pada hari ketiga di mana TVET Binom 2021 telah berlangsung selama 3 hari dan hari ini adalah hari terakhir. So, perkongsian webinar pada petang ini adalah mengenai Genially bringing your content to life. Maksudnya kita ada content macam presentation, kita nak buat dia macam ada animation lah. Okay. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan kita punya panel kita pada hari ini. Panel kita hari ini ialah Puan Nazirah binti Johar yang akan berkongsi tentang penggunaan aplikasi yang dikenali sebagai Genially. Okey. Okey, Puan Nazirah merupakan tutor untuk diploma sebentar ya. Okey, untuk Diploma of Nursing School of Health daripada USM Kubang Krian Kelantan. Jauh gitu. Okey. Saya akan seperti mana yang saya tadi nyatakan, saya ada kongsikan pautan untuk borang soal sidik. Saya mohon peserta untuk mengisi borang maklum balas tu. Okey, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Puan Nazirah untuk berkongsi tentang Genially. Okey.
Sebelum tu saya akan bagi permission untuk present. Okey, Puan, boleh share screen sekarang? Alright. Okey. Okey, silakan Puan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. First of all, saya nak minta maaf sebab ada technical problem sikit. Mungkin peserta akan nampak skrin saya ada dua. Saya pun tak tahu nak tukar setting macam mana. Biasanya saya mengajar student pun guna Webex juga, tapi Allahuaklam mungkin masa hari ni start baru masalah. Anyway, sebelum saya proceed, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, terutamanya Dr. Umar yang merupakan kenalan yang sama-sama turut dalam bidang untuk berkongsi pembelajaran tentang aplikasi komputer ni. Jadi saya rasa sangat bertuah lah sebab berada di dalam kalangan pendidik-pendidik dari luar USM. Biasanya kami berinteraksi dengan daripada kalangan USM. Sekarang alhamdulillah kat luar. Hari ini tujuan saya adalah untuk berkongsi satu aplikasi yang bagi saya sangat hebat. Maksudnya dia bukan 2 dalam 1, bukan 3 dalam 1, 4 dalam 1 dan banyak benda yang kita boleh produce daripada aplikasi ini. Sebelum itu saya perkenalkan diri jugalah. Saya sebenarnya seorang jururawat sebelum ni dan saya baru setahun join bidang pendidikan, maksudnya untuk teaching. Dulu saya banyak guna PowerPoint lah. Walaupun saya seorang nurse tapi saya juga jadi educator. So banyak guna PowerPoint. Tapi sejak saya dah berkenalan dengan Genially, dengan ada apps-apps lain, saya jarang-jarang guna PowerPoint lah. Jadi sebab bagi saya semua perkara ni sangat interesting dan different. Since kita dah berada di dalam satu era baru, era orang panggil Fourth Industrial Revolution, everything is in digital. So kita as a teacher, as an educator pun kita kena bergerak seiring lah. Husband saya seorang guru. Jadi saya tengok cikgu-cikgu pun sudah ramai yang sangat-sangat well versed dalam bidang digital ni. Sangat-sangat tech savvy lah kebanyakan cikgu-cikgu sekarang. Jadi since kita berada di dalam high education, maksud saya dalam sistem pendidikan tinggi, jadi kita pun kena bergerak seiring lah. Dan saya rasa Genially is the best tool ataupun alat yang kita boleh gunakan untuk share konten kita dalam bentuk yang sangat-sangat interesting. Kita tak perlu menjadi seorang yang kreatif, kita tak perlu menjadi seorang yang advanced in untuk design, grafik semua tak perlu sebab dalam Genially everything dah ada. Maksudnya template dia tu dah cukup menarik. Jadi presentation saya pada petang ini, saya gunakan template presentation dari Genially. Okey, saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Tajuk petang ini adalah introducing saja. Saya nak memperkenalkan je. Sebenarnya perkara ni banyak lagi yang kita boleh explore sendiri. Hopefully peserta semua dapat take the first step untuk go back to your computer, to your iPad untuk explore sendiri apps ni dan belajar. Saya hari ini adalah untuk memperkenalkan saja. Saya pun tahu tentang apps ni setahun yang lalu dan banyak dah produk yang saya buat daripada Genially ni. Okay, alright, apa yang ada di dalam Genially adalah presentation, interactive images, video presentation, quizzes, personal branding, dossier and reports, games dan banyak lagi. Untuk perkongsian pada petang ini saya akan berkongsi tentang presentation, iaitu apa yang saya sedang buat sekarang, interactive image. So far, since saya terlibat dengan online course development ni, saya tak jumpa lagi lah apps lain yang offer kita untuk buat interactive image. So Genially adalah apps yang saya jumpa lah, saya tak pasti di pasaran lain. Okay, video presentation,
dia dah ada template yang kita hanya masukkan je konten kita, gambar kita untuk jadikan dia dalam bentuk video. Benda ni penting juga untuk certain topics yang kita nak highlightskan. Jadi quite interesting lah pada saya. Okay, quizzes. Quizzes ni banyak template-template quiz yang kita just masukkan je soalan dan kita bagi pada student dan mereka akan buat sendiri. So kalau ikut experience saya, student saya sangat suka benda ni. Even diorang, puan boleh tak nak lagi quiz? Sebab diorang boleh test dia punya own, maksudnya dia punya own kefahaman tentang topik yang kita ajar dan dia as a revision juga untuk dia. Maksudnya bila dia buat jawab quiz tu, revise untuk dia. But in different ways. Okay? Dan yang last saya akan tunjuk juga tentang games. Dalam Genially dia ada banyak template games yang sangat interesting yang student suka. Saya secara fizikalnya saya mengajar tahap pelajar diploma nursing tahun 2, ada 69 orang. Dan secara virtualnya, secara mayanya saya ada 4,500 orang student lebih. Iaitu ada di dalam online course yang saya bangunkan lah, iaitu MOOC, Massive Open Online Course. Ada 4,000 lebih student. So saya rasa mereka suka dengan banyak konten yang saya present dalam bentuk Genially ni. Saya rasa mungkin mereka sukalah kot, sebab tu benda ni jadi macam nak kata viral tu mungkin juga. Sebab makin hari makin bertambah student tu. Mungkinlah mereka suka dengan apa yang konten, cara yang kita present konten kita tu. Alright. Okay. Pertama sekali berkenaan dengan presentation. Presentation ni sebenarnya Genially orang kata kena bayar ke? Saya kata tak payah bayar, tapi kalau bayar lagi best. Macam tu. Dan kalau kita tak nak bayar, maksudnya kita just guna email kita subscribe dan kita boleh guna dah. Dah banyak guna. Okay, sekarang dia untuk presentation saja ada 96 free templates. Maksudnya kita boleh guna je. Alright, lepas tu dia telah dimasukkan elemen-elemen seperti design yang cantik, lepas tu elemen yang interaktif, video, tapak video tu, tapak image tu, kita just replace, tukar je. So senanglah kerja kita. Sekejap Alright. Ini adalah contoh template PowerPoint, template kalau kita sebut PowerPoint lah, template presentation yang ada di dalam Genially. Saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan semua ke dalam Genially. Saya akan tunjuk template yang ada. Tapi untuk sebagai permulaan ni adalah template dia. So kalau saya dalam bidang perubatan, dalam bidang kesihatan, saya boleh guna juga template yang ada ni, dan tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang teknikal, dalam bidang engineering semua tu ada juga template yang bersesuaian dan kita boleh modify. Jadi kebanyakan lecture note yang saya prepare, okay, contohnya last year saya mengajar, saya tak kenal lagi Genially masa tu. Masa tu saya banyak guna PowerPoint dan juga Google Slide untuk prepare slide PowerPoint. Dan untuk tahun ini, untuk semester yang baru lepas ni, semua saya guna Genially dan ada juga yang daripada template Canva. So bila kita mengajar diploma student ni, dia orang baru lepas SPM. Jadi macam masih keanak-anakan lagi. Jadi bila template-template yang ceria, yang colourful, yang menarik macam ni, mungkin saya rasalah student saya suka. Okay, dalam kursus online yang saya bangunkan, iaitu MOOC, student kami satu tim, bukan dalam kalangan pelajar, tapi dalam kalangan pekerja kesihatan, nurses, doctors dan staff lain. Jadi saya boleh cakap yang student suka dan adults juga suka. Alright. So hopefully mereka sukalah. Berdasarkan maklum malas yang kami terima, alhamdulillah memang nampak macam mereka suka. Untuk saya mengajar cara nak prepare presentation di dalam sesi 1 jam ni tak sempat. Jadi saya encourage tuan-tuan dan puan-puan untuk
pergi ke YouTube Nazira Johar, iaitu YouTube saya, iaitu saya dah buat tutorial. Ini lebih kepada macam edutuber lah, bukan nak cari generate income daripada YouTube untuk dapat pendapatan dari YouTube, tak. This is just as a sharing supaya semua peserta dan siapa yang mendengar talk saya ni, dia berminat untuk prepare presentation dengan Genially, dan go ahead, boleh cari di dalam channel YouTube saya. Yang ini tajuk cara hasilkan awesome presentation di dalam Genially. So semua detail tentang step by step, macam mana cara nak tekan apa, nak tukar macam mana, semua tu saya dah masukkan dalam tu. Alright, itu berkenaan dengan presentation. Okay, kita move to the next one. Saya sebelum saya kenal Genially, saya tak tahu apa itu interactive image dan saya tidak pernah come across, saya tak pernah jumpa pun. So bila saya terlibat dengan Genially, then only I know about this interactive image. Kita hanya perlu masukkan image kita dan kita letakkan interactive element. Kejap lagi saya tunjuk ya. Kalau kita tak ada gambar yang sesuai, kita boleh ambil gambar daripada internet. Sekarang kita saya harap lepas webinar ini tuan-tuan dan puan-puan tak perlu lagi cari dalam Google Image. Boleh cari dekat pixabay.com dan unsplash.com. Dekat situ gambar free, no copyright issue. So kalau kita nak guna dalam kita punya teaching pun boleh, kalau kita nak guna untuk commercial purposes pun boleh. So tidak ada isu copyright di situ. Right? Itu adalah free images. Okay, since tuan-tuan dah saya dimaklumkan, tuan-tuan perempuan semua dari technical part, so saya pilih gambar ni lah. Alright, ini gambar bangunan dan ini gambar jalan raya. Gambar ni saya ambil dalam dalam Pixabay kata silap. So saya tak tahu bidang yang tuan dan perempuan mengajar. So saya just pilih civil engineering. Saya ambil daripada Wikipedia. Saya letak kat sini konten dia. Then bila kita nak cerita tentang perkara ni untuk lebih mendalam lagi, kita boleh gunakan teknik ni. Okay, sekarang nampak butang tambah. Okay, kita bila student letak cursor kat situ, dia akan keluar explanation behind. Okay, traditional construction materials, semua yang berkaitan dengan bangunan kita boleh letak kat sini. Okay, dengan dekat sini pula kita boleh letak juga gambar. So kita nak cakap gambar-gambar yang digunakan untuk construction. So mereka boleh, kita boleh cari gambar dan kita letak di situ. Alright. Dan yang di sini ada dekat butang tambah ni saya letak video. Tapi kalau saya tekan, dia akan pergi ke YouTube video. Jadi kalau kita jumpa video yang interesting di dalam YouTube, kita boleh letak kat situ. Alright. Dan seterusnya dekat sini pun kita boleh letak. So dekat template dia akan keluar macam ni lah perkataan yang nothing, yang tak ada makna, dan kita just replace dengan kita punya own word. So untuk interactive image ni kita boleh letak words, kita boleh letak video, kita boleh letak pictures atau images. So for the first time student nampak that is nothing. I mean this is a very simple gambar yang mungkin nampak macam tak ada apa-apa pun, ada teks kat situ je, tapi student have to use their hands to put the cursor dekat situ dan dia keluar. This is what we call interaction. Inilah namanya interactive image. So saya guna juga gambar ni, teknik ni dalam teaching. So dan student saya letakkan di dalam portal e-learning so that student bila dia buka portal e-learning tu dia boleh learn dekat situ, dekat page tu. Alright. Sama juga saya dah prepare macam mana step by step nak buat benda ni, iaitu cara create interactive image di dalam Genially. So dalam tutorial ni memang dah ada detail. Alright. Yang seterusnya ketiga iaitu video presentation. Video presentation dia ada 28 free templates dan 26 premium. Premium untuk apabila kita subscribe. Free template kalau kita tak nak subscribe apa-apa. So dalam video ni ada design-design yang menarik, dia ada video dan image template, dia ada background music, dia ada narration.
So saya tunjuk contoh ya. Okey, Puan Nazira, uh, bila Puan play video ni kami tak dapat dengar suara. Mungkin Puan boleh boleh terangkan sambil terangkanlah sambil play video ni. Puan, kami tak dengar suara Puan tu. Kami tak dengar. Masih tak dengar lagi. Stop share. Puan, kami tak dapat dengar, tak dengar suara Puan. Mungkin Puan kena stop share, lepas tu share balik. Okey, Puan dengar? Boleh try Puan cakap? Okey, dengar tak? Dengar. Okey. Okey, sorry lah. So maksudnya bila saya nak ingatkan Puan, bila Puan play YouTube tadi, tak Dia dah dengar tukar. video tu. Mungkin sebagai ganti mungkin Puan boleh terangkanlah sambil video tu berjalan. Okey. Alright, saya continue Okey. Alright. Maaf ya untuk technical error, technical problem. Okey, macam itulah contoh video tadi. Okey, dalam video ni kita masukkan elemen bunyi, elemen background music, elemen interaktif dan kita boleh bercakap. Maksudnya ada narration. Okey. So di sini inilah maksudnya video presentation. So kita boleh prepare benda ni di dalam Genially. Biasanya kalau kita nak buat video presentation macam ni kita tak buat panjang-panjang lah. Dalam 3 minit, 4 minit tu quite okay lah. Especially nak menerangkan konsep-konsep. Okay. Alright, sama juga saya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak belajar tentang cara nak buat video ni, saya dah sediakan tutorial. Saya rasa nanti pihak pengajuk akan letak di ruangan chatting supaya boleh pilih lah nak belajar yang mana dulu, nak explore yang mana dulu. Boleh try. Okey, yang seterusnya ialah tentang quiz. Quiz ni kalau kita tidak subscribe, dia ada 32 free templates. Dan ada 41 premium templates. Dan dia ada design yang menarik dan dia ada elemen-elemen bunyi. Dan dia ada elemen reward dan punishment. So kalau kalau pelajar dapat jawab semua quiz, dia bagi macam dia buat hooray ataupun congratulations. Kalau tak dapat jawab dia macam buat macam tu ke, macam tu. Jadi ada elemen-elemen macam tu. Jadi menyebabkan sesi pembelajaran tu tak boring lah. Dia ada bunyi dan ada interaction macam tu.
So dia ada macam-macam quiz, antaranya ialah hand draw quiz. Yang ni saya akan tunjuk apabila saya buka nanti. Okay, dia ada robotic quiz, dia ada traffic light quiz, word search, mathematical cool quiz, programmer didactic quiz. So quiz-quiz ni dia dah ada template yang bagus. Maksudnya kita hanya masukkan soalan, masukkan jawapan. So kita tak perlu buat apa-apa. Kita tak perlu tukar sebab bila pelajar tekan kat situ dia akan pergi kat page tu. So dia automatic. So ni adalah satu benda yang interesting lah yang boleh membantu kita untuk menjadikan course yang kita ajar tu lebih interesting dan lebih motivation untuk student. Apa yang saya dapat melalui feedback daripada pelajar selepas habis kursus, biasa kita akan buat course feedback. Masing-masing rasa macam kaedah yang saya guna ni macam menarik lah. Dari segi pengukuran untuk peningkatan performance tu kita tak dapat pastikan lah. Tapi mereka rasa saya mengajar tajuk Basic Nursing Research. Tajuk research ni satu dry topic yang boleh menyebabkan student hilang fokus sebab bila diploma student mereka tak perlu lagi buat research proposal. Jadi apabila mereka tidak perlu buat research proposal, tajuk ni macam tak adalah not that important pada diorang. So saya kena fikirkan cara untuk attract mereka minat dengan course ni. Not just nak guna benda ni untuk for their exam. Untuk buat coursework, untuk exam tak. Tapi untuk dia orang punya future. Future usage lah. Maksudnya apabila mereka habis diploma, mereka rasa nak sambung belajar. So research is very important. So cara untuk attract student adalah macam ni lah. Okay. Ini adalah quiz sama juga, ada tutorial macam mana cara nak buat. Step by step. So mudahlah untuk pelajar, bukan untuk pelajar, untuk tuan-tuan dan puan-puan follow step ni dan boleh produce satu quiz. Okay. Yang seterusnya adalah gamification. Saya rasa topik yang terakhir dah ni. Gamification. Dalam tadi quiz, yang ni games. Okay, ada 36 free templates, 44 premium templates dan dilengkapi dengan design-design yang cantik. Ada sound element, sama juga ada reward and punishment. Okay. Game ni ada game yang nostalgia lah. Macam saya suka guna game pinball. Macam masa kita belajar dulu, kita dah biasa dengan game pinball kan. Kita main pinball lah. So dalam ni kita boleh gunalah template yang telah disediakan. Ini macam ni quiz untuk yang menggunakan bowling. Okay, sama juga tutorial untuk menghasilkan game ni pun ada di dalam YouTube juga. Alright. Okay, sebelum cakap pasal pricing ni saya nak tunjuk. Sekejap. Sekejap saya tak boleh nak tekan ni. Alright. Okay, kita tengok apa game yang ada di dalam Genially ni. Okay, yang ni PowerPoint yang saya guna masa bagi talk pasal game itulah. Alright. Ini adalah game jenis flip. So kita tulis je point dekat situ dan yang ni tak ada markah. Yang ni adalah self-assessment. Student guna benda ni untuk dia punya self-assessment dan juga untuk revision, sebagai revision. So tak ada markah di sini. So dia akan baca, wasting less food is a way to reduce greenhouse gas emission. Dia pun, sekejap
Azizi, Kak ada kelas. Nanti Kak Okey, Puan Nazira, kami ada pastekan link-link yang Puan dah bekalkan kepada kami. So peserta mungkin boleh go through lah ataupun boleh copy and paste dulu link-link tersebut ke notepad ke word ke kan untuk rujukan lah. Okey. Okay? Okey, silakan Puan. Okay. Alright. Cara nak bermain game ni, student hanya perlu, dia guess dulu dalam hati dia, okay, jawapan saya is true. So, dia pun flip. Okay, my answer is correct. So, dia happy. So, kenapa true? So, kita boleh letak rational kat situ. Lepas tu, dia flip lagi untuk jawab seterusnya. So, dia belajar dan assess diri dia sendiri dengan cara menjawab kuis ni. Okay? Alright, ini adalah trivial quiz dia panggil. So ada bergerak-gerak kat situ. So macam tu jugalah dia jawab. Okey. Dia ada sound di situ. Mungkin peserta tak dengar lah. Tapi memang ada sound di situ. Bila jawapan tu salah, dia ada sound. Yang ini game yang lebih mencabar sebab dia kena ada escape game. Kena masuk kat situ, masuk kat sini. Macam dia main game lah. Game yang dalam tu. Ni contoh game juga. Okey. Yang ni quiz, speed quiz ni. So kereta ni akan berjalan, lepas tu akan ada bunyi yang kuat, lepas tu bila dia ada movement. Sebenarnya semua elemen-elemen ni adalah untuk distract dia punya mind. Ataupun attract dia punya mind untuk keep focus on the question. So kalau dia jawab salah, kereta ni akan tempuh ni. Dia akan tak dapat markah. So dia ni. So even kita nak point yang kita nak, contohnya saya nak masukkan soalan ni dalam final exam because this is very important. So saya letakkan soalan tu di situ. Jadi bila dia belajar dengan cara tu, dia akan stay longer dalam dia punya mind dan dia ingat benda tu lebih lama because quite interesting. Sama juga ini bowling. Kalau dijawab betul, okay, contoh. Ada juga sound di situ. Ada sound, okay, try again. Macam tu. So this game dan quiz yang ada di dalam Genially ni lebih kepada learning lah. Teaching. Okay. Okay. Macam mana tentang harga dia? Alright. Sebelum saya start decide untuk subscribe, saya saya sign up menggunakan Gmail saya dulu. Biasa kita guna Gmail sebab mudah untuk sign in nanti guna Gmail mudah. Sebab dia dah ada kat situ. So tak payah duk fikir. So bila kita guna free template ni, kita boleh buat semua tu dan kita boleh share. Kejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak share. Kita boleh share tapi kita tak boleh nak download. Kalau kita rasa kita nak download dalam bentuk PDF, JPEG, dalam bentuk Genially itu sendiri, tak boleh sebab itu free account. Tapi as long as kita boleh share, saya rasa quite enough. Maksudnya cukup lah, tak ada masalah. Sebab bila kita nak share dengan student, kita akan letak di dalam portal e-learning kita. Dan kita akan letak di dalam WhatsApp. So kita buat quiz. Okay, hari ni saya nak buat revision tentang tajuk ni. Okay, student jawab soalan quiz ni dah. Sorry lah keluar bahasa Kelantan dah. Alright. Jadi kita bagi je link tu melalui WhatsApp. So mudah, dia orang boleh guna melalui phone. Kita boleh bagi melalui email. So just dia orang tekan link tu dah dia open. Alright. So sangat-sangat interesting lah. Macam saya cakap tadi, macam mana kita nak share. Kalau ikut saya sendiri, saya share di tempat 4 tempat ni. Yang pertama, saya buat MOOC ataupun Massive Open Online Course. Dan yang kedua, saya buat micro credential. Apa beza dua ni? MOOC ni adalah satu online course yang free. Kalau tuan-tuan berminat dengan MOOC, boleh pergi ke MOOC USM. Type je dekat Google tu MOOC USM, nanti akan masuk ke website MOOC USM. Dekat situ ada banyak course yang telah dibuat dan semua tu free. Just subscribe dan just join dan boleh belajar. Nanti saya tunjuk macam mana setting kat dalam MOOC tu.
Alright, micro credential pula adalah satu online course yang berbayar. Kalau dalam USM lah, micro credential adalah berbayar. Tetapi kalau di dalam dekat overseas, MOOC pun kena bayar. Tapi di USM MOOC free, micro credential berbayar. Modul micro credential saya dah siap tapi belum publish lagi. Tapi MOOC dah publish. Dekat sini lah yang saya kata ada banyak ramai beribu-ribu student tu. Boleh share dekat WhatsApp dan juga boleh share dalam e-learning. Pihak apa? Kalau tak silap saya, tuan-tuan dan puan-puan guna e-learning juga kan untuk share konten dengan student kan? Guna e-learning kan? E-learning tapi sorry Puan Nazirah. Ya Puan, untuk politeknik kita ada e-learning dikenali sebagai CDOS. Tapi untuk college kita memberi kebebasan lah untuk college committee untuk menggunakan platform lah. Tapi maksudnya dia boleh masuk Puan Nazirah tu dia share tu macam mana? Dia link ke ataupun dia, sebab saya ada tengok YouTube video Puan tu, dia share sebagai HTML ke? Dia menggunakan embed code. Nanti saya tunjuk dekat mana nak ambil. Bila dia gunakan embed code tu, dia dalam bentuk HTML, dia boleh guna directly. Maksudnya dia student kita akan dapat semua yang interactive element video tu dia akan dapat directly. Tak macam PDF kan, PDF JPEG dia keras. Tapi yang ni dia hidup macam dalam Genially. So portal yang boleh share adalah e-learning. So kalau bagi yang tidak menggunakan e-learning, biasanya kalau saya guna Google Site. Kita boleh buat Google Site ni macam platform e-learning dah juga sebenarnya. Kita punya own site, website kita sendiri. So boleh letak benda ni di dalam Google Site. So sama je, e-learning, Google Site, setting dia sama. Cuma e-learning ni kepunyaan organisasi lah. Kalau Google Site kita punya own. Macam kita ada Google account, dia ada Google Site. So boleh create kat situ. Okay. Saya rasa mungkin ada yang dah ada. Dekat Google Site pun boleh letak kod, embed kod dia ni. Alright, dan kita boleh letak dekat tempat-tempat lain lah. Macam email, Facebook, Twitter. Sebab sekarang ni student dah terlalu advance. Kita duduk dalam fourth industrial revolution yang student dah advance. So kita terpaksa hambat lah. Terpaksa follow. Kalau mereka ada tutor, kita pun mungkin kena ada Twitter. Tapi saya tak adalah Twitter tu kan. Macam tu lah. Kalau setakat saya gunakan WhatsApp je lah. Selebihnya email lah. Tak mampu juga nak kejar. Alright. Sekarang saya akan bawa tuan-tuan ke dalam Genially tu sendiri. Okay. Alright. Ini adalah setting di dalam Genially. Yang ni setting untuk akaun saya yang berbayar. Saya ada dua. Satu akaun yang free, satu akaun berbayar. Biasanya kalau saya buat training macam ni, saya akan tunjuk akaun yang free. Tapi saya tunjuk akaun berbayar ni supaya dapat nampak perbezaan. Kenapa perlu bayar? Kan? Alright. Kalau kita guna akaun free, untuk first time guna, kita boleh tekan create Genially ataupun dekat sini. Dan kita nak buat apa? Kalau dah tengok tutorial tentang presentation, okay, sekarang saya nak explore tentang presentation. So, tekan je presentation. Bila kita duduk dalam presentation ni, kita ada, alright, ini adalah semua template yang ada. Banyak kan? Okay, contohnya kita tak subscribe. Jadi, kita tekan dekat butang atas sebelah kanan ni free. So, dia akan hanya tunjukkan template yang free. So, kita pilihlah. Tengok tu, template yang free pun dah banyak kan? Ini yang free. Maksudnya kalau kita tak bayar anything pun, kita dah boleh guna dah Genially. Okay. Ini kalau kita nak template yang premium. Ini template yang premium. Nampaklah? Ya, dia ada banyak lah. Dan satu kelebihan Genially ni, saya dah subscribe setahun lebih. Dan template-template yang baru makin dia update. Makin bertambah-tambah. Jadi saya tak pernah tengok lagi template tangan ni, template vintage circus ni tak pernah tengok lagi. Ni first time saya tengok ni. Sebelum ni saya buka tak ada.
So template tu makin bertambah-tambah walaupun kita guna free account. Alright? Jadi kalau tanya saya berbaloi tak pelaburan? Sangat berbaloi. Okey, untuk saya bukan ejen Genially. Genially tak bagi diskaun pun kat saya. Jadi saya cuma nak bagi tahu kalau kita nak subscribe package berbayar, kita boleh ambil package yang rendah dulu, iaitu yang package student RM60 saja setahun. Apa kelebihan package student? Kita boleh guna 10 template premium. So template kita boleh tekan yang ni, tapi dia ada limit lah 10 template saja boleh guna. Yang free tu memang kita dapat lah. Tapi yang premium pun boleh guna 10. Banyak lah. Dan template ni boleh recycle. Tapi disebabkan oleh saya banyak create content guna Genially, saya subscribe ke package yang berbayar. Maksudnya unlimited access kepada semua template dia. Saya bayar 240. Mula-mula saya ambil package student dulu. Lepas tu bila saya rasa saya nak tambah lah, saya nak tukar. So saya tengah-tengah tahun tu saya tukar ke package yang education tu. Saya cuma kena tambah sikit. Maksudnya 100 lebih lah, tak sampai lah 200 tu. Dia dah didak dah. Bagus lah jugalah kan. So kalau nak try free, go on. Kalau nak terus decide yang package student yang 10 template premium free tu, proceed. Dan kalau nak ada bajet, boleh pergi ke terus. Tapi saya nasihatkan start dari awal dulu sebab kita tak tahu lagi nak guna di mana. Alright? Okay, ini adalah di dalam. Okay, sama juga kalau kita nak guna games. Okay. Ada 15 minit lagi. Kalau kita nak guna games pun macam tu juga. So ada banyak game, banyak kategori game. Click to action. Ini game-game lain. Alright. Dan apa kelebihan apabila kita menggunakan package berbayar selain daripada kita nak guna package template yang premium. Kita boleh create folder. Kalau kita dah subscribe package student yang RM60 tu, kita dah boleh download dah. Boleh download PDF bagi nota kat student, kita boleh download sebagai JPEG kan. Dan untuk yang package berbayar ni dia ada folder. So macam saya ada MOOC, saya mengajar subjek legal dengan etik, saya mengajar subjek ni. So saya boleh buat ikut subjek. So boleh buat folder lah. Right? Okay, sekarang saya nak tunjuk di dalam e-learning. Di dalam e-learning, macam mana apabila kita, tadi saya lupa nak tunjuk. Apabila kita nak share, kita just tekan dekat sini dan kita tekan butang share. Okay, kalau kita nak bagi di dalam WhatsApp saja, kita boleh copy link ni dan letak je dalam WhatsApp. So dia boleh buka dalam telefon dia. Tapi kalau kita nak share dalam e-learning, kita ambil yang perkataan insert, kita ambil iframe ni, kita copy. Dia dalam bentuk HTML. So dalam e-learning kita akan cari tapak yang HTML lah. Okay, so kita tengok e-learning ya. Okay. Alright, ini dalam e-learning. Saya bila dah habis 1 minggu tu, saya akan tutup. Saya tak akan buka lah, maksudnya tak adalah crowded sangat. Okay, hanya minggu yang aktif saja saya akan buka. Contohnya, ni contoh game. So apabila student buka e-learning, ini apa yang dia dapat. Maksudnya dia boleh play dekat situ terus. So kalau dia guna komputer, bagus. Kalau dia guna headset pun boleh, tak ada masalah. Sama juga dari segi interactive image ke apa semua tu boleh. Semua saya dah tutup. So kalau ada interactive image pun dia akan appear lah dekat situ. So yang ni bila kita dah nak exam kita tutup lah. Bila kita dia tutup tu kita cakap dia okay sekarang minggu practical minggu test. So saya akan tutup lah. Saya akan buka sampai tarikh-tarikh ni je semua tu. Alright.
Tapi kalau dia nak juga, kita boleh bagi link tu dekat, kita boleh buka kat sini ataupun bagi kod WhatsApp. Seterusnya, ini untuk online course. Okey, ini adalah micro credential yang dalam ni juga saya banyak letakkan Genially. Contoh ini adalah video dari Genially. Okey, video ni dari Genially. So, kita boleh buat template ni dalam Genially dan kita letak dekat sini. So, banyak tempat lagi. Contohnya, kita boleh letak dekat quiz. Ini pun kita boleh gunakan Genially untuk kita create quiz untuk peserta kita. Jadi, mereka akan rasa macam menarik lah. Kan, nak jawab quiz. Okey, ini course yang belum dibuka. Sekarang saya nak tunjuk course yang dah memang tengah run. Saya nurse yang specialize di bahagian ONG, obstetrik dan gynecology. So saya punya sub-speciality saya adalah breastfeeding. Adalah saya dapat training, saya kerja, experience semua-semua itulah. Dan saya pergi buat research pasal breastfeeding. Itu adalah saya punya sub-speciality lah. Alright, so saya banyak share information tentang breastfeeding. Okay. So di dalam course ni banyak elemen-elemen Genially yang kita boleh guna. Saya tunjuk contoh. Nanti kalau dah cukup masa bagi tahu deh. Okey, ini adalah interactive image. Nampak gambar ni simple je kan? Tapi bila kita pergi letak kat situ ada information. Kita letak kat situ ada information dia. Kan? So ini adalah interactive image. Apabila first time orang tengok tu macam nothing lah, tak ada apa-apa pun kat sini. Tapi dia ada behind the scene. Kita boleh letak kat situ explanation yang panjang lebar, kita boleh letak di dalam satu page. Alright. Okay, contohnya dalam MOOC ni banyak yang berkaitan dengan quiz-quiz lah. So setiap modulnya dia ada quiz dia yang sendiri. So quiz tu kita boleh buat guna Genially lah. Itulah kelebihan kita guna Genially. Alright, okay. Jadi saya nak kongsi tentang maklum balas peserta. Apa pandangan peserta tentang kos ni? So kita ada banyak maklum balas kat sini. Apabila kita create satu kos yang boleh membuatkan orang tu sustain untuk terus habiskan kos ni, itu adalah satu kepuasan bagi kita sebagai educator. Jadi kebanyakan komen adalah positif lah. Jadi memang banyaklah komen. Untuk peserta kos ni dah ada okay. Dalam kos ni sekarang ada 5,173 orang peserta. Kan? Bila kita tengok number tu memang bertambah sangat-sangat. Dalam masa beberapa hari saja kos ni dia jadi macam tak tahulah saya nak cakap viral ke tak. Tapi first time dulu sebelum dia jadi viral tu ada dalam 400-500 orang peserta saja. Dan kos ni melibatkan dari seluruh Malaysia. Saya bukan nak ni lah, tapi saya yakin, saya rasa faktor penggunaan Genially tu memberi impact yang besar kepada peserta sebab mungkin this is their first time untuk melihat quiz yang macam tu, games yang macam tu. Jadi menyebabkan mereka recommend kepada orang lain. Tapi kos ni free lah. Tak ada percuma lah. Dia dapatlah mata CPD yang untuk kos dia. Macam tu. Sekarang pukul 3.26. Alright, saya rasa
Saya rasa perkongsian saya untuk setakat petang ini sampai situ saja sebab dengan masa yang telah diberikan, hopefully saya telah memberi penerangan yang jelaslah kepada para peserta sebab this is a big topic dan dia perlukan own effort untuk explore. Kalau siapa yang berminat untuk membuat khusus dalam talian online course, sebab sekarang ni memang orang mencari online course. So this is the best tool yang kita boleh guna untuk create one online course dan di samping untuk kegunaan student kita. Saya rasa itu saja perkongsian saya dan terima kasih saya kembalikan kepada pihak penganjur. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan. Mungkin kita ada masa untuk soalan yang saya nak tanya kepada Puan. Macam kalau kita ikut pengalaman saya lah menggunakan Prezi tu kan. Kalau Prezi tu dia kena guna secara online. Kalau offline kita dapat guna. Jadi untuk generally macam mana? Boleh guna secara offline ke? Tak boleh. Dia kena login dan online juga. Dan dia tak boleh guna di telefon. Dia hanya boleh guna di the best thing is guna di laptop ataupun komputer, dan kalau ada iPad boleh guna juga tapi function dia tidak maximize lah. Sebab dia banyak, mungkin sebab dia ada banyak elemen yang itulah. Okay, masa saya tengok masa Puan tengah share slide tu, saya nampak ada shortcut button gambar tadi. Jadi boleh tak Puan terangkan perbezaan antara gambar dengan Genially, ataupun saya pun tahu Puan juga menggunakan iPad. iPad kan ada satu native app yang dikenali sebagai Keynote. So apa pengalaman Puan? Boleh Puan share sedikit pengalaman antara ketiga-tiga apps ni? Okay, saya banyak guna Canva dengan Genially. Keynote tu saya belum explore lagi. Sebab gitulah saya belum explore sebab saya subscribe juga untuk Canva. Canva saya subscribe untuk RM174. Saya rasa sangat-sangat berbaloi in term of image. Bila kita guna Canva, dia sama juga. Canva ni pun satu tool yang sangat hebat yang kalau kita terlibat dengan industri education, online course development ni, this is a very good tool juga. Canva, saya untuk presentation saya guna Canva dengan Genially dan dia punya gambar dia, foto dia tu yang sangat best dalam Canva. Even gambar tu yang kita cari dalam Google Image pun tak ada. Dan kalau kita subscribe, kita dapat gambar yang memang tak ada isu copyright. So itu adalah satu kelebihan kita guna Canva. Kalau tanya saya berbaloi ke tak, memang berbaloi. Balik modal sangat. Dengan syarat kita gunalah. Kalau kita tak guna memang tak balik modal lah. Okey Puan, mungkin satu soalan last terakhir pada saya. Saya nampak tadi Puan letak konten Genially tu kat MOOC. So boleh Puan terangkan apa kelebihan menggunakan MOOC ni? Ada tak maksudnya peserta yang join tu daripada international ke, daripada UK ke, US ke? Depends. Kalau kita buat MOOC yang in English, ramailah orang boleh join sebab dunia tanpa sempadan. Dia dapat je link tu, dia boleh join. Dan since kami punya MOOC is in Malay, so boleh sampai ke Brunei, boleh sampai ke Indonesia, tak ada masalah. Sebab dia sebab dia internet, dia line internet. Dan saya pun tak pasti peserta saya dari mana, tapi memang nama tu pelik-pelik pun ada lah. Memang kita tak tahu dari mana. Bila kita tengok peserta tu, ya Allah, nama macam-macam. Dan kita tak tahulah unless kita buka dia punya profile dan kita tahulah dia dari mana. Tapi saya yakin mungkin dah sampai ke Indonesia kot. Sebab dari 5,000 lebih dah tu. Cepat sangat. Dan bagus sebenarnya kalau kita buat online course ni untuk share kita punya ilmu. Mungkin kita pun ada rakyat Malaysia yang di seluruh pelosok dunia kan, mungkin ada yang kat UK, mungkin ada yang kat US. Boleh rujuklah rujuk bahan yang
dalam bahasa Melayu. Okey, itu saja Puan. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nazirah binti Johar daripada USM Kubang Krian Kelantan yang sudi meluangkan masa pada petang ini dan telah berkongsi mengenai Genially terkeliat lidah saya nak sebut ni, Genially yang menarik, yang nampak menarik dan profesional. So yang kelebihan Genially yang saya nampak dia ada part buat game tu lah. Okey, jadi okey, terima kasih Puan. Jadi saya nak jemput timbalan pengarah saya, Dr. Nana, untuk beri sedikit wrap up sebab slot webinar ni adalah slot terakhir untuk siri webinar kami. So dengan itu saya mempersilakan Dr. Nana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pembentang yang terakhir daripada USM USM di atas perkongsian beliau dan Puan Nazirah ya. Ya, okey. Ya, saya. Di atas perkongsian beliau dengan menggunakan pakai application yang tersebut tadi. Jadi seperti mana yang telah diterangkan oleh Cik Akasha, ini adalah yang terakhir, slot yang terakhir pada siri pertama pada tahun 2021. Jauh lagi kita punya perjalanan ni, kerana kami anggarkan bahawa mungkin setiap bulan atau setiap 2 bulan kita akan adakan lagi sesi-sesi yang mana kami menjemput pensyarah-pensyarah, pengamal-pengamal Tibet, pengamal teknologis untuk berkongsi mengenai dengan amalan PDP mereka secara dalam talian dan sebagainya lah. Jadi ini adalah slot yang terakhir pada sesi kali ini dan saya harap daripada BIPD dan JPPKK bahawa apa yang telah kami sampaikan adalah yang terbaik, yang mampu dan boleh digunakan pakai untuk oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk majulah dalam kita menggunakan pakai teknologi tersebut ya. Jadi secara umumnya kita ada best practices daripada politeknik, daripada college community, daripada universiti, sekolah pun ada tadi pagi ya. Cikgu Maggie telah berkongsi dengan application yang beliau gunakan. Dan juga pagi tadi kita ada seorang daripada United States, Connecticut, yang juga berkongsi dengan application. So ada international, ada local dan ada yang sendiri dan sebagainya. So kita akan keep on making sure that kita provide best content. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sesiapa lagi yang you rasa boleh share expertise, sila hubungi kami di JBPKK BIPD melalui Cik Akasha ataupun Puan Umar supaya kita boleh dapat nama-nama mereka ini dan kita boleh buat satu sesi perkongsian ya. So kita nak beritahu bahawa ada 2 track ya. Track yang pertama ni inilah dia, amalan dan pengurusan PDPDT. Track kedua adalah TVET, TVET and the world of work, dunia alam pekerjaan. TVET, industri dan alam pekerjaan. Itu dia punya title track yang kedua tadi. So kita akan ada yang graduan, ada yang sebelum keluar dan selepas nak keluar tadi. So kita combine lah, kita make sure ada konten-konten yang menarik. So kalau ada apa-apa, please let us know. Siapa yang boleh kami hubungi ya. So daripada pihak kami, thank you very much kepada semua yang terlibat, yang berada di belakang kamera saya ni, yang ada di bawah, di lantai-lantai ni semua tak nampak kan? Nampak kami berdua saja. Inilah setiap studio kami, BIPD Self to You, Center for E-Learning and Teaching. Di sini kami ditugaskan untuk membawa webinar-webinar sebegini kepada semua yang berminat ya, dan kami akan cuba sedaya upaya untuk meneruskan lagi untuk provide this kind of short interjection ataupun bantuan-bantuan supaya you all boleh bergerak ya. So I hope this has been good. Terima kasih Cik Akasha, terima kasih Cik Rozaimin yang you all nampak kat web dekat nama Cik Rozaimin pun ada di sini, Dr. Umar dan sebagainya.
dan seluruh jawatankuasa bahagian instructional dan pembelajaran digital atas kerjasama. As I said, this is a long process. Dan terima kasih kepada semua presenter kita yang telah sudi untuk berkongsi. So thank you so much from all of us. We will always remember your great contribution kepada our nation. Ya. So assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi insyaAllah pada masa yang akan datang. Thank you for seeing Tibet Renounce. Terima kasih Puan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Salam.